Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menempuh bulan Ramadan yang kita cintai. Semalam kita sudah mengetahui tentang kewajipan berpuasa. Maka pada hari ini saya akan kongsikan tentang konsep asas berpuasa. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, jika sebut tentang puasa, maka tidak sahlah puasa kita jika tidak disertai dengan niat. Bagaimanakah cara kita berniat? Cara dia mudah sahaja. Kalau kita tanya budak darjah 1 sekalipun sudah boleh mengetahui bagaimana cara untuk niat, kerana mereka sudah mempelajari di sekolah lagi. Niatnya mudah sahaja. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari di dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ada juga pendapat yang mengatakan kita boleh berniat untuk sebulan dan tidak menjadi kesalahan untuk kita berniat untuk sebulan. Tetapi jangan kita lupa untuk berniat setiap hari. Untuk puasa di bulan Ramadan, wajib kita berniat pada malam hari, iaitu selepas terbenamnya matahari sehingga sebelum terbitnya fajar. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang kedua yang saya akan kongsikan pada hari ini ialah rukun puasa. Rukun puasa ada 2 sahaja. Yang pertama iaitu niat. Tak sah puasa kita kalau tak ada niat. Dan yang kedua ialah tidak melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. 2 itu sahaja. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, perkara yang ketiga yang saya akan kongsikan ialah tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Mungkin kita dah tahu. Jadi hari ini saya akan kongsikan sekali lagi. Apakah syarat wajib tersebut? Yang pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang yang bukan Islam. Yang kedua ialah baligh, iaitu orang yang sudah cukup umur. Bagi yang belum cukup umur, iaitu kanak-kanak, tidak menjadi kesalahan untuk mereka berpuasa. Syarat wajib yang ketiga ialah berakal. Tidak wajib bagi orang yang gila, tidak siuman, dan wajib untuk orang yang berakal, sihat macam kita semua. Dan yang keempat, syarat wajib ialah mampu untuk berpuasa. Selesai perkara yang ketiga, kita pergi kepada perkara yang keempat, iaitu syarat sah berpuasa. Syarat sah berpuasa ada 4 juga, iaitu yang pertama Islam, yang kedua suci daripada haid, nifas dan juga wiladah. Yang ketiga berakal ataupun mumayyiz. Dan yang keempat tepat pada waktunya, iaitu pada bulan Ramadan. Dan bukannya pada hari raya puasa yang pertama. Hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa iaitu hari raya puasa yang pertama 1 Syawal. Kemudian yang kedua hari Tasyrik, hari raya Aidil Adha. Ini adalah hari-hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Alhamdulillah, saya dah kongsikan sebentar tadi tentang niat puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Dan yang terakhir sekali yang saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah tentang tingkat puasa. Ada berapa tingkat puasa ya tuan-tuan dan puan-puan? Ada 3. Iaitu yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga puasa yang sangat-sangat khusus. Saya akan kongsikan satu demi satu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama puasa umum. Puasa umum ni kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin, bermaksud puasa yang menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Kebanyakan orang berpuasa seperti ini. Kanak-kanak yang umur darjah 4, darjah 5, darjah 6 puasa seperti ini, iaitu menahan diri dari lapar dan dahaga sahaja. Ini adalah puasa umum.
Tingkat yang kedua, tingkat yang lebih tinggi sedikit, iaitu puasa khusus. Puasa khusus ni ialah menahan diri dari lapar dan dahaga, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Ini yang kita perlu ambil perhatian, iaitu jangan kita buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Contohnya seperti korek tai hidung. Ini adalah perkara yang biasa kita dengar. Tidak menjadi kesalahan untuk mengorek tai hidung, tetapi janganlah sampai masuk sangat-sangat sampai feel sangat-sangat. Itu dah jadi satu kesalahan. Dan yang saya sebutkan sebentar tadi, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, mungkin kita tahu perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita ialah kita melihat benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita, seperti perkara-perkara maksiat, ataupun perkara-perkara lain. Contohnya seperti mengumpat. Cuba kita tanam dalam diri kita, pada bulan Ramadan yang kita cintai ini, kita tidak melakukan banyak maksiat dalam bentuk mengumpat. Mungkin sebelum ni kita mungkin ada mengata sedikit-sedikit, suku-suku. Tapi bila masuknya bulan Ramadan ini, harap sangat kita dapat mengawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Yang ketiga, tingkat yang paling tinggi, iaitu puasa yang sangat-sangat khusus. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita, dan yang paling penting, kita tidak mengambil endah sangat tentang perkara-perkara duniawi. Apa maksud dia? Maksudnya di sini ialah apabila masuknya bulan Ramadan, kita mesti bersungguh-sungguh untuk berpuasa. Kita mesti tidak fikir tentang Syawal. Ini masuk bulan puasa, kita terus fikir tentang Syawal. Kita terus fikir tentang pakaian hari raya, ataupun tentang duit raya, bajet nak kumpul dan sebagainya. Jadi dekat sinilah kita perlu tekad dalam diri kita supaya kita tidak memikirkan sangat tentang dunia. Dalam bulan Ramadan inilah kita kena sungguh-sungguh untuk memikirkan tentang bagaimana untuk melipat gandakan ibadah kita, melipat gandakan amalan kita, supaya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, kita berpuasa adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian, setakat ini sahaja tazkirah ringkas daripada saya. Semoga apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Semoga kita akan menempuh bulan Ramadan yang kita cintai ini dalam keadaan kita sihat, diberi kesempatan untuk menghabiskan bulan puasa ini dan untuk melipat kali gandakan ibadah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.